Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke, jelas betul suara dia. Oke, saya Amru bertemankan orang baru di ya, sebelah. nama saya Azlan. Iya, Azlan Nah, and yes, the typewriter. Azlan. Ya, Baju nampak sudah. Kalau kamu nampak baju dia baju apa? Politeknik bosku. Politeknik bosku. Politeknik Sandakan ya? Politeknik Sanakan. Iya. Oke, Azlan cuba untuk live sama-sama dengan YTV pagi ini Mhm, seperti biasa. Lan hari Sabtu. ya, Hari ini kami betul. setiap hari akan live daripada hari Senin hingga Sabtu Ya, betul. 10 pagi hingga 11 pagi. Hmm, 1 jam satu saja kita jam. coba bersiaran. Kita coba maintain waktu-waktu begitu dan Ya, betul. kalau ada orang yang memang mau live sama-sama macam Lan hari ini, saya panggil dia Lan, nama dia Oke. Azlan. Kita panggil Lan. Senang sikit lah. Kita boleh berkongsi banyak benda. Lan. Betul. Jadi hari ini bersama dengan Lan, dia akan kongsi sedikit pasal cerita Politeknik. Iya, Kita mau betul. tahu apa itu Politeknik kan? Betul, Bang. Jadi apa nah? Orang bilang jarang bah orang mau tahu tentang institut pengajian. Betul. Jadi hari ini kita bawa si Lan. Si Lan mau ceritakan betul-betul supaya orang tahu. Mungkin di Sandakan ni orang cuma kenal apa? UMS UMS. ataupun orang kenal Mara. Ya. Itu apa? Orang sebut Mara saja atau orang sebut apa? Yang mana? Maktab Oh, Rendah Maktab Sains Rendah Mara. Sains Mara. Itu Yang untuk mana? itu untuk dari Itu tahun. selalunya tingkatan 4 dan 5 lah. Oke, masih budak sekolah Ya, lagi lah. satu, dua, And tiga satu pun ada. lagi ada Politeknik di sana. Iya, betul di Berdekatan Batu kamu 10. kan? Betul, di antara tiga. Di antara Ya. tiga tuh. Ah, Kemudian ada satu lagi orang bilang college community. community. Yes, ini 4 institut yang meletakkan pelajar di Sabah. Sampaikan kawasan sana itu memang dipanggil sebagai hub pendidikan. Iya, Betul tak? betul. Batu Education Hub 10. Batu 10. Education Hub. Itu jalan apa orang sebut? Jalan Sungai Batang. Jalan Sungai Iya, Batu Batang. 10. Sungai Sibuga Batu 10. Okey, Hmm, nanti kita cerita itu betul. Lan. Sikit-sikit lah kita kongsikan tapi topik hari ini Mhm. pada 22 hari bulan Ogos bersama dengan 3 Muharram sudah ni. Ya, 3 Okay, Muharram. kemarin kita sudah bercerita pasal Muharram, macam mana sirah Rasulullah. Lepas tu semalam juga adalah Hari Jawi. Iya, Jangan betul. lupa setiap hari Jumaat tu adalah Hari Jawi. Jadi Lan pandai tulis Jawi. Boleh lah, Bang. Gitu-gitu. Boleh? Ya, boleh Sikit-sikit. sedikit. Bagus. Aku tak boleh. Ya, kan aku mau buat bentuk alif bata sajim haru sampai ya pun kadang-kadang tak betul sudah. Tapi baca masih boleh. Nah, yang Ah, penting baca tuh boleh, Bang. Oke sudah tuh, Bang. itulah itu. Ya, Tapi sekurang-kurangnya orang nah, bilang boleh menulis bah. tak Sebab apa. dulu pernah boleh, tiba-tiba tak boleh. Kaku sudah kan? Ya, Tapi biasa kalau Lan, lama nak menulis kan iya, gitu dulu. Lan betul lah masih boleh ya. Boleh Mana sedikit-sedikit tahu lah. nanti kita bawa whiteboard. Boleh, boleh. Oh Kita boleh, try. okey. Kita try sedikit-sedikit. Mana yang masih diingat lah. Iya, tapi Hmm. tidak ada sebenarnya whiteboard. Okey, jadi hari ini kita cuba berkongsi lagi berkenaan dengan perkembangan politik. Ya, betul. Okey, sebelum kita pergi kita letak part silan ni last-last kali. Boleh. Boleh bah kan? Yang penting Uh, kamu stay ya, dalam live ni. Yes, Kamu stay dulu kamu di je. sana. Jangan kamu pergi mana-mana. Ya, Okey, betul. kami akan jalan saya terus apa yang kami akan kongsikan hari Mhm. ini. Sambil-sambil kita akan berkenalan juga dengan Silan. Ya, betul. Berkenalan juga dengan Politeknik tu dan kenapa sebenarnya dia mau sentuh betul pasal Politeknik dan Betul. sebab itulah dia datang di sini hari ini. Ya, betul. Ya, jadi okey, hari ini antara topik yang kita akan bincangkan Lan berkenaan dengan permohonan 33 adun di Hmm. Sabah ni untuk menentang ataupun apa yang dituntut oleh 33 DUN Hmm. tentang pembubaran TYT Oh, ya. DUN Sabah ni. Betul, Jadi tetapi sebenarnya permohonan tu sudah Ditolak di mahkamah ditolak kan? betul oleh Mahkamah Tinggi. Itu satu. Yang kedua kita akan cerita pasal Bung Mokhtar. Ya, betul. Okey, Bung Mokhtar mengatakan pilihan raya negeri di Sabah ini adalah yang paling kritikal. Kita mau tahu juga apa maksudnya kritikal kan? Kritikal ada chance untuk orang menang Ya. ataupun kritikal yang boleh membawa orang rebah. Hmm. Itu kita tak mau begitu kan? Betul. Tetapi itu akan kita sentuh sedikitlah daripada kenyataan Bung selama ni dia bilang cool down dulu. Dia Betul. tidak mau bagi apa kenyataan berhubung dengan apa yang dituntut oleh Datuk Seri Ahmad Dahlan, Rahman Dahlan. Mhm. Tetapi dia bersuara mengatakan pilihan raya negeri kali ini adalah pilihan raya kritikal. Kritikal. Dan yang ketiga apa tadi ya? Kita mau sentuh berkenaan bersatu dan warisan. Ya, sudah umumkan calonnya ya. Iya, bukan sebenarnya dia bukan umum calon, tetapi kita boleh ketahui sudah Iya, ada senarai yang keluar. Warisan macam penuh sudah aku tengok. macam hampir penuh. Hampir penuh. Hampir penuh. Ada 60 lebih daripada 73 DUN kan? Betul. Itu warisan. Mustahil orang tak letak di kursi-kursi lain kan? Jangan lupa, Bang, warisan plus. Apa Ada tu? orang warisan plus, ada gabungan UPKO Oh dan yang gitu. lain-lain. Iya. So dia apa? Dia bentuk Ya, komponen. macam komponen lah. Ada Oh. parti komponen.
Macam Mofakat Warisan Nasional Plus. lebih kurang. Dia panggil Okey. Warisan Plus. Oh gitu. Dan Okey, thank orang you. akan combine kalau tidak silap, orang akan combine logo warisan kan orang pakai. Iya, Begitu. memang ada daripada pemuda amanah, Hmm. dorang mau sepakat supaya gunakan logo warisan Ya, logo kapal layar kapal layar sebagai bukti yang dorang ni apa bersatu lah di dalam ni. And dia di dalam apa? PH ke dorang? Iya, PH. Dalam PH. Dalam PH. Okey, tapi itu ya kita akan bincangkan sedikit demi sedikit. Sambil-sambil tu kita boleh kongsikan dululah. Hari ni hari yang hari Sabtu, hujung minggu. Orang Mungkin cuti. orang cuti. Sebenarnya ada sahabat kita juga daripada tim White TV ni. Hari ni dia ambil cuti dan dia bilang dia mau pergi tengok orang hutan. Iya, betul. Ya. Kawan kita yang seorang tu sebenarnya memang bukan orang Sabah pun. Oh iya kan? Ya, dia orang Semenanjung. Oh, Dia okey. orang Negeri Sembilan. Orang Negeri. Orang Nogori, bosku. Iya, orang Negeri bosku. Jadi kalau dia datang sini sebulan lebih sudah datang sini. Jadi kita bilang memang banyak tempat lagi dia belum tahu pasal Sandakan. Tetapi yang bestnya dia bilang dia dapat tahu tentang Sandakan ni daripada White TV. Oh. Ya. Dia tengok White TV cerita pasal tempat legend, cerita pasal beberapa tempat lah kita pergi yang kita review sikit tempat-tempat gerai-gerai makan, ada Batu 7, Batu 6, kita pergi Elopura, kita pergi Bandar Sandakan, kita pergi area Batu Sapi. Daripada situ dia boleh tengok tentang Sandakan. Sebenarnya ramai lagi yang belum tahu kewujudan Sandakan nih sebenarnya. Kan Bang, kalau yang dari luar Oh iya kah? Kewujudan Sandakan kah atau ataupun boleh dikatakan begitulah, kewujudan Sandakan nih, Ya. apa yang menarik di Sandakan Okey, nih. kalau itu aku boleh terima. Tapi kalau ramai yang tak tahu wujudnya Sandakan ni, macam tersembunyi pula Sandakan ni kan? Ada sebab saya sekarang pelajar UMS kan. Okey. Oke, jadi ada pelajar baru nih, dia mau masuk di Sabah lah kiranya. Okey. Dia tanya, boleh gak kalau kita tukar kalau mau masuk Sabah nih kena tukar mata uang kah? Oh, ada. Dia bilang begitu. Yang viral yang perempuan itu hari bilang, apa kau dah tahu? Kau ingat ni Sabah ni bukan Malaysia kah? Iya, betul. Sabah ni Itulah tuh. Malaysia. Hmm. Oh. Ramai yang nggak tahu Sabah nih sebenarnya dalam Malaysia. Okey, kalau kau lah sebagai student UMS, kalau yang kau pernah dengar, dorang datang di Sabah ni, memang dorang tahu Sandakan ni memang Sabah ni memang Malaysia kan? Sabah memang Malaysia. Tapi yang selalu bertanya-tanya kau tu orang mana sebenarnya? Selalunya Yang kau dengar lah begini. selalunya orang Semenanjung juga lah. Cuma kita nggak boleh menyatakan dari negeri mana juga. Sebab Okey. dari Semenanjung kebanyakan ya. Banyak yang kurang tahu lah. Tak Tapi banyak juga yang tahu. Tak patut. Dia 50-50 lah. 50-50. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kadang dorang tanya lagi, kenapa bahasa kamu macam Indo nah? Sebenarnya bahasa Sabah nih bahasa paling baku, bahasa Melayu baku. Betul Bang? paling baku betul. Kalau kita sebut kenapa memang kenapa. Iya. Spelling memang kenapa. Kau tengok Bukan anakku. kenapa? Bukan kenapa. Anakku dia kalau dia sebut kenapa, dia akan eja KANAPE. Betul. Betul lah kenapa. Dia pandai sudah kan? Hmm. Tapi disebabkan sebutan tu dia tersalah eja. Iya, Tapi betul. sebenarnya bahasa sebenarnya kenapa. Kenapa? Ejaan sebenarnya kenapa. Jadi Sabah ni dia implement betul-betul baku tu. Ya betul. Ya, kenapa bakau ni? Begitulah tuh. Bagi tu Lebih lah kurang. tu. Tapi ada juga terlebih baku pula. Ada. Macam Ada yang kenapa lebih- tadi ya, tu? Kenapa? Itu Ya, bagus. pakat betul Sabah dia. Ya, pakat. Orang pekat. Ya, Pakat, kita tapi dia boleh pakat. sebut PE kan? Hmm, Dia je PE je kan? Tapi dia sebut pakat. Pakat. Jadi kalau kamu belajar bahasa baku, datanglah kamu Sabah. Ya betul. Janganlah kamu risau, sini bukan luar negara. Bukan luar negara. Sini Biarpun tambang dia mahal, tapi Ah. bukan luar negara. masih lagi Malaysia. Sekarang ni pilihan raya negeri memang membuktikan Sabah ni memang berada dalam Malaysia. Betul. Dan keputusan dibuat oleh pusat dan akan berlangsung di setiap kawasan negeri. Ya betul. Dun yang ada di dalam negeri Sabah. Ada berapa dun semuanya? Ada 73. Yes, betul. Ada 73. tambahan berapa baru tuh Bang? Sebelum ini 60 lebih ya kan? Ada 13. 13 kah? 13 60. Betul 13. lah, 13 rasanya. 13. Yang saya tahu 3 saja. Sungai Itu di Manila. Sandakan. Sungai Manila. Yang saya tahu 3 di Sandakan, Sungai Manila, Lamak Lamak. dengan Telupit. Betul. 3 dun yang baru ini saya sebut 3 tu sebab di kawasan Sandakan. Okey, bagusnya White TV ni, dia walaupun dia sudah wide, Betul. and then channel yang digunakan ni, platform yang digunakan adalah Facebook yang memang worldwide, tapi kami tetap memberi fokus kepada Sandakan saya dulu. Ya betul. Jangan terlalu mau jauh sampai kita tak dapat orang bilang contoh lah kalau wakil rakyat kan, saya adalah seorang ahli parlimen dan saya juga adalah seorang dun. Tapi disebabkan terlalu banyak jawatan, saya tidak dapat tengok semua rakyat saya. Betul. Jadi masalah kan? Ya lebih kurang macam tu lah kan. Ya, jadi kalau White TV, bagus-bagus White TV ni boleh fokus Sandakan, tapi dia fokus seluruh Sabah contohnya kan.
tertinggal maklumat disandarkan. Betul. Apalah YTV Kalau macam ini. daerah-daerah lain pun orang ada TV-TV orang khas kan bang, macam Ya, On betul. TV itu kah? Ya, On TV, On TV. dia memang untuk Coverage KK. dia memang Kawasan KK kah? actually dia cover Sabah. Kabel Sabah. Tapi kau perasan bang kan? Dia punya maklumat banyak Di area KK di kan. area kecil. Jadi itu yang kita tidak mau sebenarnya. Betul. Biar kita bermula daripada yang kecil nih, tapi bila kita berkembang, dia akan dapat lebih besar. Ya, Contohlah betul. macam kita sebut Politeknik Sandakan. Ya betul. Kita letak Politeknik Sandakan, kita beri keutamaan kepada orang Sandakan. Betul. Janganlah kita tarik orang KK datang sini. Sana ada Politeknik juga. Ada. Nah, Di Sabah nih kita ada 3 politeknik untuk pengetahuan semua yang di Sandakan, Tawau, dan juga di Kota Kinabalu. Memang bandar-bandar utama yang ada di Sabah. 3 bandar utama ni lah. Jadi baguslah orang pun letak Politeknik Sandakan, Politeknik Tawau, Politeknik ni. Jadi dia tak terlalu kan. Jadi ndaklah orang Tawau pergi belajar di Politeknik Sandakan, orang KK datang Sandakan kan. Kalau ikutkan dulu bang, sepatutnya ada tambah 1 lagi. Di mana? Kota Belut. Besar Tapi ke sana? masa tu pecah tanah sudah. Okay. Masa tu masih PN memerintah lah. Dan Sri Musaman kan memerintah, dia sudah pecah tanah masa tu. Tapi lepas tukar kerajaan tu dia macam di hold dulu. Dia hold dulu. Hold dulu yang lah. Pecah tadi dia sambung balik. Dia sambung balik. Pecah, dia sambung balik. Begitu sama juga sebenarnya ada satu cerita di sebelah Semenanjung, di Hulu Selangor, ada projek pembinaan sekolah. Ya. Sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, di sana sudah pecah tanah. Tapi selepas 4 tahun 5 tahun sekolah tu tidak dapat dibuat. Jadi nampak sudah tanah tu bercantum balik dengan rumput-rumput, dengan pokok-pokok lalang-lalang semua tumbuh. Tapi bukan disebabkan itu, ada masalah lain lah. Tapi selalu kita dengar, lebih-lebih lagi dekat pilihan raya begini. Betul. Macam gimmick sudah. Kebiasaan. Kami akan buat pecah tanah ini untuk memberi kempen lah kan. Bahan kempen kita akan memberikan contohlah pendidikan kan. Kita menjadikan pendidikan sebagai satu tempat untuk memberi ilmu kepada penduduk. Betul. Ataupun anak-anak di kawasan tu kan. Jadi semua terpikat, semua mengundi. Lepas mengundi, habislah. Yang tanah yang pecah tadi sudah bercantum balik. Jadi biasalah bahkan trik-trik politik ni kan. Kita tunggu lagi. Hari ni pun sejak kita boleh semalam sebenarnya kita boleh dapat tahu sudah bukanlah kita kata trik, tetapi benda tu memang sudah berlaku. Di mana Ketua Menteri Sabah sendiri, sebagai caretaker sekarang ni, dia ada bagi tahu tu yang pasal akan jadikan pendidikan. Dia akan buat satu lagi universiti. Ada dengar? Saya tiada dengar. Tiada dengar. Okey, mari kita tengok. Kalau tidak silap dia akan sebut di sini. Oh, tiada. Okey, minta tim kongsikan yang pasal apa tu? Syafiq Abdal sebut pasal pelantik akan buat satu universiti di Sabah jika warisan menang. Itu. Jadi kita mau tengok apa sebenarnya yang dikatakan oleh caretaker kita sekarang ni. Mungkin ini adalah apa? Ini adalah percaturan kah? Bukan. Ini adalah minta maaf kalau saya cakap gula-gula. Gula-gula. Bukan. Bukan. Pemanis bukan. Tapi ini adalah harapan sebenarnya. Harapan. Kalau boleh memang satu universiti dapat diwujudkan, memang mungkin bagus lah. Tapi kita tak tahu di mana dia mau buat tu. Betul. Nanti kalau kita baca. Sandakan lagi bagus bang. Betul tak bang? UMS tidak cukup kah? UMS kalau Sandakan ni sebenarnya dia lebih kepada fakulti ya Pak. Dia satu fakulti. Fakulti pertanian kan? Ya, fakulti pertanian lestari yang memfokuskan lebih kepada bidang pertanian dan perladangan. Begitu. Jadi kalau yang di Kota Kinabalu dia memang kampus induk. Kalau UMS punya fakulti ini ada 3. Yang antara bangsa di Labuan. Yang induk di Kekelah dan juga di Sandakan. Fakulti Pertanian Lestari. Fakulti Pertanian. Kampus tapi fakulti. Ya. Okey, saya balik pada yang tadi saya bilang, ini kenyataan daripada Datuk Seri Syafiq Abdal. Saya akan tambah universiti di Sabah jika terus memerintah. Macam kita cerita pasal pendidikan tadi kan. Jadi dia akan buat nasib baik. Ini cuma kenyataan umum. Tapi dia akan di-court lah sebab dia Ketua Menteri kan. Tapi belum lagi ada pecah tanah. Tunggu dia menang baru jadi. Tapi ini kalau mau tunggu pun dalam berapa tahun lagi nih bang, lama lagi nih. Tapi kau rasa kalau diorang menang, diorang terus bagi tahu ke? Saya rasa belum lagi. Ataupun kalau dia kat contoh lah, minta maaf cakap kalau warisan kalah. Kalau dia bilang di sini jika terus memerintah. Kalau tidak memerintah, kau rasa diorang boleh buat ke? Kalau benda tu baik untuk rakyat Sabah, seharusnya boleh dibincangkan. Diteruskan oleh kerajaan yang memerintah nantilah. Kalau bukan warisan sekalipun kan. Tapi okey lah. Mari kita baca dulu di mana kedudukan universiti yang dicadangkan tu. Okey, bateri bagi kerjasama alhamdulillah.
Okey, menurut Bulletin Sabah, dia bilang Ketua Menteri Sabah Datuk Muhammad Syafi Abdal, Datuk Seri ni. Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal, jika beliau masih memerintah negeri Sabah, beliau akan menambah universiti awam yang baru di negeri ini. Okey, menurutnya di Sabah cuma ada sebuah universiti Malaysia Sabah. Betul. Berbanding di Sarawak ada 3, manakala di Semenanjung Malaysia ada 39 universiti. Wow. Betul. Satu saja baru punya universiti di Sabah kan? Sebenarnya ada 2, UiTM pun. Oh, itu kampus. Tapi kampus lah. Kampus. UiTM apa kampus dia di sana? UiTM Kota Kinabalu gak dipanggil begitu. Oh, gitu saja. Ya, Oh, betul lah. di Sepanggar. Jadi di Sepanggar. Betul itu. Hanya ada sebuah universiti. Betul. Jadi yang UiTM itu tadi memang kampus. Kemudian beliau berhasrat membuat kerjasama dengan universiti bertaraf antarabangsa seperti Cambridge University, University of Nottingham. Wow. Beliau berkata dia bikin pecah tanah dataran Sepanggar. Okey. Oh, itu saja. Dia tak beritahu di mana. Tapi tanah dataran Sepanggar dia bilang tadi. Iya, dia buat pecah tanah dataran Sepanggar tapi bukan untuk tapi lah. untuk dataran tu. Okay. Sebagai golongan pelajar, sebagai pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran di UMS. Bulan 10 kan? Bulan 10. So, sekarang belum boleh belajar lagi kan? Belum. Apa kau rasa kalau bila ada pengumuman begini? Bagi saya satu benda yang menarik lah untuk pelajar-pelajar yang sekarang mungkin berada di peringkat SPM ataupun yang berada di peringkat diploma kan. Iya. Bila sudah dibuka begini ada cadangan untuk buka universiti baru, saya rasa tarikan baru lah untuk pelajar. Tarikan baru untuk pelajar. Okey, kalau UMS tu saja kan. UMS tu kira macam padat sudah. Padat. Dia punya pelajar pun 10,000 sudah kiranya. Di kampus induk tu sendiri. Kalau di Sandakan ni dia kurang sikit lah. Fakultisnya kan dia. Mungkin ada dalam 1,000 juga lah tapi tak pasti. Adakah dengan adanya universiti baru ni, pelajar orang-orang Sabah lah, anak-anak Sabah khususnya, diorang tak perlu sudah pergi sebelah Semenanjung ke mana-mana untuk belajar, cukup di kalau di dia punya silibus yang diterapkan dalam universiti itu setaraf dengan di luar. Why not kita fokus di Sabah. Kan? Jadi maksudnya kita boleh bangunkan juga. Maksudnya Sabah melahirkan graduan yang diperlukan betul dalam industri pekerjaan kan? Betul. Betul. Tapi juga. di samping dorang mau tambah universiti itu, dorang kena pikir satu macam peluang pekerjaan. Iya, betul. Sabah. Yes, dia betul buka juga. universiti untuk graduan, tapi bila graduan tiada kerja, sama juga kan? Sama siapa bohong. Betul. Aduh, so dia betul kena juga. macam sesuaikan. Ya, sesuaikan. Jadi kau rasa kalau UMS ni dengan kampus pertanian ni, kau rasa paling sesuai di Sandakan ke? Keluar siap boleh jadi apa? Dia jadi petani ke? Ya, dia lebih kepada macam officer begitu di ladang. Oh, begitu. Ya, boleh jadi usahawan kalau ada tanah boleh diusahakan kan? Okey, macam Azlan sendiri. Ya, ambil kos apa di UMS? Kalau saya di UMS saya ambil aquaculture, perikanan. Perikanan. Bila cakap aquaculture kan orang tak paham apa tu. Aku ingat macam berenang-renang. Aquakultur. Aquakultur. Dia okay. fokus kepada perikanan. Kalau perikanan ni dia sebenarnya ada tafsiran dia. Perikanan ni dia lebih kepada tangkap secara liar. Kalau aquaculture ni kita ternak. Peternakan ya. So adalah minat di dalam itu pertanian juga apa kan? Perikanan. Perikanan. Jadi kau akan buat satu ladang yang penuh dengan kolam yang akan menternak beberapa jenis ikan air tawar. Begitu kali lebih kurang. Okey, tak apa. Bagus. Itu sedikit lah sebenarnya. Kita belum masuk lagi dalam topik kita ni. Masih lagi cerita pasal pendidikan. Politeknik ujung sekali nanti kita cerita. Yang penting kamu stage ya. Ya, stay. Jadi balik pada topik kita hari ni. Okey, berkenaan dengan penolakan Mahkamah Tinggi hakim telah memutuskan untuk tidak membenarkan permintaan 33 dun ni. Dia tolak betul-betul. Kita baca di sini. Dia kata Mahkamah Tinggi tolak permohonan 33 adun. So apa yang berlaku? Kau tahu ke apa cerita sebenarnya sampai ada kes-kes begini? Yang kes masa Tan Sri Musaman pada waktu bila tu Ya, dalam beberapa minggu lepas dia macam ada satu bilang kata dia ada senarai adun. Yes, untuk betul. Untuk dia jadi ketua menteri yang baru. Yes. Untuk mencabar kedudukan Datuk Seri Syafi Abdal. Iya, betul. Jadi pada pandangan abang sesuai ke dia mencabar DYD? Sebenarnya kan bila dengar permohonan begini, satu dia cuba untuk gulingkan kerajaan. Minta maaf saya cakap begitu sebab ini adalah usaha dan perkataan itu memang boleh diguna pakai. Cubaan menggulingkan kerajaan yang dipimpin oleh parti warisan sebelum ini.
Dan disebabkan 33 DUN ni, diorang sibuk untuk turun naik bilang ini mengikut kenyataan Datuk Seri Shafie Apdal sendirilah. Dan Datuk Seri Shafie Apdal terus buat kenyataan media mengatakan DUN sudah dibubarkan selepas mendapat perkenan daripada TYT. Okey, jadi apa kerja mau turun naik sana, kasih tahu saya ada lebih DUN semua, tak perlu sebab DUN sudah bubar. Tetapi disebabkan keputusan TYT ni, 33 DUN ni tadi diketuai oleh Tan Sri Musa Aman mencabar keputusan TYT. Inilah yang dibawa ke mahkamah. So tujuan, cubaan diorang mencabar ni, pada saya memang, kau bayangkan ya, kalau keputusan ini memihak kepada 33 DUN tu, kau rasa ada apa kesan kepada institusi raja? Institusi memang kira macam menjatuhkan lah institusi kerajaan tu kalau begitu. Sebab institusi raja, walaupun TYT di Sabah, di Penang TYT, di Melaka TYT, tapi dia still dipegang oleh raja-raja. Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja. Jadi bayangkan kalau ini boleh dicabar, tidak tahulah macam mana. Jadi kamu boleh fikirlah sendiri. Betul. Kami tinggalkan persoalan itu begitu. Tetapi yang pasti sekarang ni, Mahkamah Tinggi sudah tolak pun permohonan 33 DUN. Kita baca, dengar baik-baik. Ini menurut sumber daripada Astro Awani. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini menolak semalam. Menolak kes semakan kehakiman berhubung 33 wakil rakyat ADUN yang macam mana baca kalau begitu? Ya. Ada sebenarnya. Pandainya dia berputih. Okey. Jadi kita mataku hitam jadi putih semuanya. Okey. Yang mencabar pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Diorang cabar. Okey. Penetapan berkenaan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim selepas sesi prosiding di bilik bicara Mahkamah Persekutuan Rayuan di sini. Ini semalam. Jadi menurut Peguam Besar Negeri Sabah, Brandon Kitso, seketika ditemui mahkamah itu menetapkan keputusan yang Dipertua Negeri TYT Tun Juhar Mahiruddin menggunakan kuasa budi bicara dan tidak boleh dicabar. Betul. Cukuplah kan? Maklumat tu sangat jelas. Jadi memang tak boleh dicabar. Ini keputusan kalau TYT. Keputusan TYT ni kira macam paling atas sudah. Paling atas sudah kita untuk lontarkan ke mahkamah pun dia kira macam tak boleh. Tak boleh. Betul. Jangan cabar sebab kemungkinan besar TYT lebih ada kuasa. Betul. Cuma bila mau dibicarakan, of course bukan di tempat TYT, dibicarakan di mahkamah. Tetapi kuasa TYT dia lebih kurang konsep macam yang masa Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Iya. Raja yang apa nih kita punya perkenan. agung yang perkenan Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sebagai pengganti. Betul. Jadi apapun sudah berlaku, cabar mencabar sudah tidak boleh. Betul. Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sudah mengumumkan pembubaran dan akan berlaku pilihan raya pada 26 September nanti. Cuma ramai orang yang still tak puas hati, bang. Kenapa? Sebab orang bilang masa Covid ni kan dibuat. Ya, okey. Ini apa semua. Tapi itulah JKNS apa tu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kena keluarkan satu SOP yang ketat. Iya, untuk para pengundi nanti untuk elakkan benda ni berlaku. Sebab mustahil lah ada crowded nanti itu kan. Mustahil tiada. Memang akan ada yang akan berimpit-impit sana sini. Betul. Jadi orang kena macam keluarkan satu masalah kalau macam bagi saya kan. Masa begini, masa awal pagi ni dalam 200 orang dulu. Iya. Begitu maksudnya ada dia punya SOP yang tersendiri lah. Yang lain memang daripada SOP biasa kan? Lain dari SOP biasa. Tapi kalau begitu kan orang bilang, sampai ke malam mengundi tu. Apa boleh buat kan? Sampaikan, kami pernah terfikir di YTV sendiri kami berfikir macam mana keadaan sekalipun pilihan raya tetap akan diteruskan. Betul. Seandainya COVID ni sebagai penghalang, kita mungkin sudah sampai masanya pengundian itu dilakukan secara online. Iya. Kita terfikir begitu. Tapi serius, ramai yang takut seandainya pemilihan ataupun pilihan raya dilakukan secara online. Betul. Kalaupun undi yang boleh isi kertas masuk dalam tong dia tu, lepas tu dikira dihimpun begitu pun ada penipuan. Betul. Ini kan pula online kan. Online. Senang betul orang bilang. Kalau dihack lagi. Macam kau punya lah. Betul. Sampai Facebook Silan pun, siapa Silan ni ada scammer lagi mau hack ni. Aduh Ina. Itu kita tolak tepi. Tolak tepi. Itu sebab sekarang dalam siasatan polis. Wow. Jadi saya tidak boleh ulas lebih lanjut lah. Tak boleh biarkan polis jalankan tugas sama SKMM. Betul. Terbaik dengan SKMM kan? Ya. Hebat betul sampai aku yang begini pun Siasdar yang popular begitu pun
Nggak ada apa juga yang scam-scam Nggak dia tahu ni. lah ni. Nggak tahu lah ini. Tapi itulah kehebatan. Nanti kita cerita pasal Silan ni. Okey. Banyak banget kita mau cerita. Bagusnya Silan ni. Okey. Jadi itu antara perkembangan berkenaan dengan 33 DUN. Apapun sudah selesai sudah semalam. Betul. Jadi nggak boleh sudah. Kemudian tetap dijalankan. Kita teruslah dengan mengundi. Betul. 12 hari bulan penanaman calon. 22 hari bulan undi awal dan 26 September hari mengundi. Betul. Yang sedang menonton ni sudah kamu daftar kamu mengundi. Ya. Umur Sudah berapa? daftar. 18 ke sekarang kan? 18 tahun ke atas, bukan sudah 21. Bukan sudah 21. Ya, kamu sudah sudah boleh mendaftar, mengundi. Sebab tu banyak sekarang ni link-link yang keluar berkenaan dengan semakkan daftar pemilih. Betul. Jadi kalau belum, kau mengundi di mana? Kau layak sudah kan? Layak 22 sudah bang. Oh ya, 22 sudah kau. Sudah daftar tapi belum aktifkan account. Oh, tapi okey, ada member yang baru daftar juga. Dia belum dikasih tahu lagi apa nama? Tempat. Ya, di mana dia akan tapi mengundi. saya mohon Sungai Sibuga sama kalau Parlimen di barat. Lebar. Saya Batu 12 kan? Iya betul. Kau Batu 12 di mana? Di Kenan Manis. Oh ya, di mana rumahmu? Balai Raya tuh. Oh, dekat situ. Kau tahu aku tinggal di mana? Sinar Baru. Iya, siapa kasih tahu kau? Di apa nih? Si Almi. Almi. Allah, itu macam seiring bang kita kalau berjalan kan. Awal je kau keluar pergi tadi. Ada Siodi Kui. Oh, mau beli okey. kue boleh PM. Kau tengok. Okey, bagus. Nih Lan. Sambil-sambil kan kita bilang. Kita tahu pandemik ni bagi kesan yang terlalu besar betul. lah. Okey, kerja tiada macam kami ni, gaji tiada ataupun ada yang kerja diberhentikan, berapa ramai yang sudah diberhentikan kerja kan. Tiba-tiba pula kita kata ramai yang timbul di dalam platform media sosial ni berlive-live semuanya. Betul. Tapi yang paling banyak kalau saya scroll semua cerita pasal bandel. Bandel. Kenapa enggak cerita pasal Apa tuh? makan? Bandel. Makan. Nah, itu nantilah. Nantilah. Nanti. Kau Sesi COD akan makanan kah? Kau COD Siodi Kui. kui juga. Kui lah. Bagusnya bah kalau kau buat live. Tapi sebenarnya mau cerita di dalam era digital begini, and then Perdana Menteri kita sudah minta juga supaya kita memaksimumkan ni pendigitalan ni semua, gunakan sebaik mungkin. Jadi patut sebenarnya untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Macam di sana kak. Saya pun memula nanti. Saya rasa hari Sabtu ni paling sesuai untuk saya try buat satu live tapi di platform lain lah, personal lah. Kita bercerita tentang mungkin ada peluang-peluang ekonomi, tambah ekonomi ataupun side income, pendapatan sampingan kepada warga Sandakan. Nanti saya try lah buat live dia macam mana. Boleh. Daripada studio juga tapi background yang berbeza. Supaya orang boleh tahu ini personal punya. Yalah sebab ada kawan semalam, saya macam terhantuk sikit bah. Okay, kita buat di YTV memang buat live. Dan personally saya sendiri ada di dalam live tu. Tapi saya tidak manfaatkan pula untuk saya punya live. Bukan live dan live. Kehidupan kan, kehidupan sendiri sebab sudah berkeluarga. Jadi why not? Dia bilang kan, orang kerajaan pun balik kerja pukul 5, dia terus sambung jadi Maxim. Lepas tu dia ada jadi Grab begitu kan. Ada pula yang macam jual bandel. Dia bilang dia tidak pernah berdepan dengan skrin begini ataupun lensa begini. Kita pinjam kata Ustaz Fakrul semalam, di depan lensa begini dan promote barangan. Tetapi disebabkan ini antara desakan lah kan, desakan ekonomi, desakan hidup, dan orang perlu dan dia perlu berdepan. Dan yang live tu adalah di platform Facebook kakak dia lah. Dan dia jual bandel. Jadi saya pun terfikir, terhantuk, sekejap, kenapa aku tak buat tau? Betul. Sudah ada platform begini kan? Mungkin boleh laku juga sikit lah. Boleh kalau pandai cari customer ke apa semua. Cuma kita kena rajin belajar lah kiranya. Betul. Rajin belajar. Kadang setengah orang macam yang boleh dikatakan yang lanjut usia sudah beliau dia tidak berapa pandai kan pakai Facebook apa. Betul. Yang tapi dia ada bisnis. Maksudnya dia ada jualan kuih begitu. Tapi dia tidak berapa pandai. Mahir gunakan begini. Berapa mahir guna smartphone ke apa semua. Jadi kalau ada anak tuh boleh bantu ibu bapa untuk jana income tuh. Betul. Jadi mungkin kalau kau lah sedikit kalau kau memang ada target ke siapa kau mau jual? Contoh kuih tu. Kalau kuih selalunya memang customer tetap lah ya. Customer tetap ataupun kalau ada yang mau ambil order catering ke macam tu boleh juga. Boleh juga. Catering perkawinan begitu boleh. Begitu cara dia. Macam saya memang target sudah. Target pertama saya si Lan. Lepas ni Lan kau pasti beli Lan. Kalau kau nak beli aku bagi go free Lan. Okey, kita sambung balik. Satu lagi topik yang kita mau ceritakan adalah berkenaan Datuk Seri Bu Mokhtar Adin. Okey, dia kata pilihan raya negeri ni adalah paling kritikal. Buat siapa? Kita tengok. Siapa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Datuk Bu Mokhtar? Datuk Seri Bu Mokhtar berkenaan dengan kritikalnya pilihan raya negeri ni. Pada siapa sebenarnya bagi dia? Okey, tengok. Kita ikut sumber daripada
Sinar Harian. Sinar Harian. Okey, Sinar Harian ada mengatakan PRN Sabah pilihan raya paling kritikal, kata Bung Mokhtar. Okey, parti yang kalah pada PRN Sabah ini bukan sahaja dianggap tidak relevan. Tu dia katakan, malah bakal lenyap, berikutan hilang kepercayaan daripada rakyat negeri itu, kata Bung Mokhtar. Kita tambah lagi apa yang dia bilang. Jangan saya dia berputih di situ. Ya, apa? Tapi kalau tengok pilihan raya negeri ni bang, negeri Sabah ni kan dia macam dua penjuru bang. Warisan dengan BN tu. BN kan Muafakat Nasional. Warisan Plus dengan Muafakat Nasional. Dia kira macam dua penjuru nanti. Dua penjuru atau tiga penjuru. Yang mungkin, bebas lah cari. Mungkin ada tiga penjuru. Tapi kau bayangkan semalam, okey. Kita mau sebut, sebenarnya sekejap lagi kita mau sebut pasal Bersatu dengan Warisan. Ya, betul. Sudah nampak bayangan calon. Okey, Warisan macam penuh sudah. Warisan macam penuh sudah. Tetapi Bersatu semalam, kau tengok, kau bilang pertembungan dua penjuru. Itu saya anggap sebagai satu lawan satu lah. Yalah. Warisan Plus dengan kau bilang tadi Muafakat Nasional ataupun dorang sepakat kan, dorang sepakat ke guna bendera BN? Itu belum ditetapkan lagi. Belum ditetapkan lagi. Okey. Dorang kau tengok UMNO dari dalam Muafakat Nasional juga ni. Ya. Salah satu soalan yang saya tanyakan semalam, beliau adalah Ketua Penerangan Bersatu Sabah, okey, Saudara Khairul Firdaus, dan dia ada ura-ura mengatakan dia ni calon di Dun Sekong. Dun 53 Sekong. Okey. Dia bilang diorang akan meletakkan calon di dalam Dun Sungai Manila. Okey, tetapi sebelum itu, okey, Ketua Penerangan di bahagian Libaran, UMNO bahagian Libaran mengatakan diorang mau letak semua calon di 3 Dun, dan 3 Dun itu termasuklah Dun Sungai Manila. Kau rasa ada pertembungan ke diorang itu? Berebut ke diorang nanti tu? Itu sebab kalau ikut sekarang Bersatu dia sudah join Muafakat Nasional. Kalau ikut kalian betul, tapi sudah, dia kira macam masih ada masalah dalaman kalau ditengok. Itu biasa. Itu enggak tahu macam mana perbincangan dari pihak atasan orang daripada ketua-ketua komponen itu masing-masing. Iya, betul. Macam mana perbincangan orang tu kita tidak berapa sure juga. Iya. Jadi itulah kita tunggulah. Kita tunggu. Calon yang diletakkan. Ya, yang pasti kita bilang ada sudah bibit-bibit di situ. Tapi bagusnya kenyataan Saudara Firdaus semalam tu, dia bilang kita serahkan kepada pucuk pimpinan. Ya, jadi apapun keputusan dorang akur. Betul. Jadi kempen awal ni, kira kempen awal dorang ni. Sudah 2 kali dorang buat perjumpaan besar begini, panggil pihak media lagi. Thank you sebab panggil YTV. Lepas ni kalau panggil lagi, kita decide macam mana supaya kita kempen 1,000 ni adalah pengundi. Betul. Satu undi pun, ekstra satu undi ataupun majoriti satu undi pun orang bilang besar sudah. Ya, betul. Jadi ini bayangkan pula kalau 1,000 ni, 1,000 orang yang view ni adalah pengundi kamu. Betul. Jadi fikirkanlah macam mana platform YTV ni boleh angkat seorang calon. Betul. Tapi kita tengoklah juga sebenarnya YTV pun ada pandangan dia juga. Betul. Kalau kita bilang calon ni susah mau menang, kita beritahu awal-awal susah kau menang kalau begini. Kau penat saya nanti ni begitu. Betul. Jadi kita kena jujur. Jangan disebabkan dia kami mengambil kamu YTV sebagai kami punya rakan media, kamu kena angkat kami sampai kami menang. Jadi tak boleh lah kalau kami tahu kau tak boleh menang. Kita tak cakap siapa-siapa. Betul. Mungkin ada tempat-tempat lain yang kita bilang pikirkan begitu kan. Shot sendiri, tiba-tiba kita bilang dah ada potensi mau menang. Kita kena tengok juga lah siapa saingan yang ada. Yes, betul. Kalau saingan tu mudah betul menumbangkan dia. Betul. Badan besar, sasa, lepas tu lawan kau kecil begitu. Betul. Ditwist begitu sekali kan. Ya. Jadi balik. Tengok. Mungkin ini juga yang dikatakan oleh Bung Mokhtar sebagai kritikal tadi. Kita sambung baca. Okey, dia bilang kan, Pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin yang mengetuai parti itu dalam pilihan raya negeri Sabah menyampaikan PRN kali ini adalah paling kritikal. Okey, kenapa dia kata begitu? Beliau yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata, parti yang kalah pada PRN Sabah ini bukan sahaja dianggap tidak relevan. Ini parti yang kalah dia bilang, malah bakal lenyap mengikut berikutan hilang kepercayaan daripada rakyat negeri itu. Okey, dia bilang pilihan raya ini boleh dikira antara pilihan raya paling kritikal. Kalau parti Warisan, dia bilang, dia merujuk kepada parti Warisan. Kalau Warisan kalah, ia akan hilang buat selama-lamanya. Wow, ayat psycho nampak. Okey, demikian juga dengan UMNO, dengan Bersatu, Parti Peribumi Bersatu Sabah. Dia kata begitu. Okey, kalau kami tewas, dia kata UMNO dan Bersatu Sabah tidak lagi relevan. Okey, jadi oleh sebab itu, apa yang saya katakan perkara pilihan raya ini
terlalu penting. Okey, dalam pada itu beliau turut, saya mau tahu sampai habis ni. Mungkin bukan mudah untuk mengetuai Barisan Nasional dan juga menyatukan pemimpin parti dan parti-parti gabungan kerana masing-masing mempunyai pendapat berbeza. Okey, memang menyatukan itu sukar, tetapi seperti menjadi amalan kita, sama ada kita bersetuju atau tidak setuju, kita suka atau tidak, keputusan telah dibuat sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya yang penting. Saya yakin setiap masalah ada jalan penyelesaiannya, walaupun tidak semua yang gemar apabila kita membuat keputusan A, orang UMNO pun tidak senang, keputusan B, orang Bersatu pun tidak senang. Wow, cabaran betul. Okey, jika keputusan C, Parti Bersatu Sabah, PBS, wow, tidak menang, tidak senang. Parti Solidariti Tanah Air Kosta juga tidak senang. Tapi kita harus buat keputusan yang penting, kita harus sehaluan dalam memenangi pilihan raya yang penting ini. Wow. Okey, dia kata dalam pada itu, Bung Mokhtar turut mengulangi kenyataan sebelum ini bahawa 85% muka baharu dan daripada kalangan belia bakal bertanding mewakili gabungan itu pada PRN Sabah. Wow, muka baru. Belia. Dia bilang 85%. Nasib dia bilang 85%. 85. Wow. Besar tu. Jadi besar. Dia salah seorang calon, salah seorang ahli parlimen yang bakal meletakkan diri di Dun Lamak. Dun Lamak. Itu Dun yang baru. Dulu kena batangan ada 2 Dun saja. Sekarang ada 3 sudah. Lamak, Sukau dengan Kuamut. Tapi kalau ini bukan kira perkara baru lah, ahli parlimen diletakkan sebagai Dun kan. Perkara biasa. Macam kalau warisan sendiri pun kita tengok Datuk Seri Syafiee Abdal, Aziz Jaman, Peter Anthony semua meletakkan diri di dalam Dun yang parlimen dorang. Dan parlimen dia sendiri. So dorang kena jaga 2 kawasan lah. Iya, itu yang saya bilang tadi. Tapi terpulanglah pada dorang. Kalau dorang mampu, silakan. Mungkin dorang juga pegang bahagian dalam parti dorang pula kan. Tapi itulah, bagi saya macam kira sangat sukar lah sebenarnya untuk menjaga 2 kawasan itu. Sebab satu kawasan kalau kita tak mampu jaga, macam mana mau jaga 2 kawasan? Betul. Kalau dorang ni, tapi ahli politik ni, dia macam mana pun dia bilang, boleh. Betul. Dia memang perlu penuh yakin betul. Kami boleh bawa YTV ni. Jangan kamu risau. Kami percaya yang kami boleh angkat seorang calon sampai menang. Dengan syarat calon tu boleh menang. Jadi kami tak menyebelah pihak mana-mana. Kami bebas. Okey, neutral. Neutral. Sangat neutral. Kita mau cover baik punya untuk orang-orang Sabah. Mana-mana calon disandahkanlah khususnya. Mana yang terbaik itulah yang kami akan angkat. Dan kami bukan demand. Kalau ada bilang memerlukan khidmat YTV untuk menjadi rakan media dorang. Tapi kita akan pastikan calon itu biar betul-betul boleh menang. Ya, betul. Rasa macam menipu pula kita bilang kan. Kalau tiba-tiba disebabkan motif tertentu. Contohlah, seandainya YTV ada motif, kita tahu dia tidak boleh menang tapi kita kasih yakin lagi dia boleh menang. Itu kira macam susah lah. Kira kami menipu lah kalau begitu. Ya, kan? Betul. Jadi kita tidak mau sampai di label begitu. Betul. Jadi itu sudah kesudahan disebab itulah dia bilang kenapa kritikal ni. Sebab dia bilang memang bila kalah. Betul. Sangat jelas bila dia cakap parti itu sudah jadi tidak relevan. Kalau bagi pandangan abang lah, mana satu yang abang rasa boleh teraju Sabah? Mau pakat nasional soalan silan ni kan. Okay, sebenarnya bagi pengamal media, dia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Betul. Tetapi kalau ikut personal, memang kita boleh bercerita. Betul. Kita nampak siapa yang akan menang. Betul. Sebenarnya saya belum nampak. Sebab kita belum tengok semua calon kan? Ya, saya belum nampak siapa yang akan mentadbir semula. Okey, kalau tengoklah pada peringkat awal, 33 versus 32 Dun. Beza satu saja. And then lepas itu baru kita boleh tengok akan ada binatang tu datang. Akan menyelubungi badan dorang dan membawa dorang lompat. Betul. Jadi akan ada katak berlaku. Untuk untuk pastikan parti itu menang. Jadi serius, pandangan peribadi saya neutral ke? Neutral lah kan? Tidak nampak lagi sebenarnya. Kalau mau tengok yang mana nampak kan, kamu tengok masa hari penamaan calon. Yes, kalau hari penamaan calon tu baru kita boleh nampak siapa yang kamu rasa boleh nampak sedikit lah. Kalau Silan tanya saya lepas penamaan calon boleh. Biasanya kita akan tahu lebih awal. Betul. Tetapi kita akan pada bila-bila akan berlaku banyak benda yang akan berlaku pada detik penamaan calon. Mungkin tiba-tiba calon tu tidak jadi hantar pencalonan bebas. Nampaklah terlupa bawa kad.
Ya, oh yes, betul. Sabar itu. Lupa bawa IC. Lupa bawa IC alasan. Ada di Mana boleh? di pertembungan di sebelah Semenanjung sana. Betul. Macam mana boleh calon yang sudah mengatur jentera, tapi diri sendiri belum teratur? Betul. Woi, dahsyat betul begitu. Jadi apa-apa boleh berlaku pada masa penamaan calon. Jadi kalau kita boleh tengok sebenarnya prestasi peratusan kemenangan tu berpihak pada siapa, kita boleh tengok di semasa penamaan calon nanti. Tetapi kita boleh tengok juga mungkin ada beberapa perubahan berlaku di saat-saat akhir. Betul. Mungkin ada yang tidak betul-betul yang menarik diri. Tapi kemungkinan kalau macam yang gabungan-gabungan ni kan, mungkin ada yang tak bersepahaman nanti kan pada ujung-ujung tak setuju calon ni banyak apa semua. Itu yang bahaya. Jangan. Berat sebelah ini. Patut kami lah lebih. Ini kamu lebih. Kami dominan, kamu enggak kan? Betul. Begitu, betul. Jadi apapun kita akan tunggulah. Lan. Kalau Lan siapa? Sama juga. Belum nampak lagi. Sebab calon tu belum keluar semua kan? Belum keluar semua. Kita kena tengok dulu. Kalau kau sebut calon belum keluar semua. Kami di YTB kami dapat satu sumber mengatakan ini adalah senarai calon yang dikeluarkan oleh Parti Warisan Sabah. Warisan Plus kamu tengok Dia namakan di sini ada lebih kurang 16 dun. Wow. Dan 16 dun ni daripada N1 sehinggalah N50. N53 kalau tak silap. Bukan 16 ni. Sampai N73 apa? Macam semua sudah, bukan 16. Pandailah disebut 16 tapi kita scroll semua rupanya. Yang pasti bila disebut ni mungkin ini bukan daripada calon yang lama lah. Sebab betul juga sebab bercampur sudah ni. Ada UPKO, ada Warisan, UPKO, DAP, PKR, DAP, Warisan, DAP, Warisan. Di monopoli, di dominan lah. PKR pun ada. Wow, masih lagi. Ya, mereka ni masih dalam Pakatan Harapan. Orang kira Warisan Plus. Kalau di Sabah lah. Dia mau bilang Pakatan Harapan. Lan, kita tak mau pergi jauh. Kalau ikut senarai ni, kita mau tengok yang di mana disandarkan. Kita mau N51, kita mau N52, 53. Lepas tu kita mau tengok di tempat lain 54, 55, 56. Okey. Kita tengok daripada senarai awal ni. Wow, bukan senang tau mau reveal satu senarai nama begini. Di Banggi ni mana? Kita dah sebut. Pitas, Tanjung Kapur, Mentogang, 7, 8, 9, Darau, 23. Kita di N50 lah tu. Start daripada N50 Gum. Wah, masih lagi. Labuk pun ada. Terlupit. Start daripada 47. 47. N47 Felix Joseph. Ini calon daripada Warisan Plus Kalau tak silap Felix Joseph ni dia macam ahli parlimen. Kalau tak silap lah. Sememangnya. Kalau tak silap lah. Kalau silap mohon komen lah. Ya, saya pun tak tahu dia punya. Sebab saya tidak pernah sampai lagi di Telupit setakat ni. Lepas tu dia daripada Parti UPKO. Lepas tu Sugut pula Aspah Sani daripada Warisan. Lepas tu Labuk. Ini Dun yang baru tu lah Telupit tu. Maksudnya betul lah tu. Sebab kalau ahli parlimen, contohlah Kinabatangan pun ahli parlimen dia Bermukhtar dan dia mau bertanding di Dun juga. Jadi kemungkinan dia akan berada di situ. Di Lamak. Dorang akan letak macam yang dorang fokus. Macam yang dorang rasa dorang boleh menang. Yang macam parlimen dorang menang, di Dun dorang mesti dorang meletak diri dorang sendiri. Dan potensi pula seandainya parti dorang menang, dorang akan jadi Ketua Menteri Sabah. Itulah calon yang paling diletakkan, paling sesuai. Kemudian di Dun Sugut, Absah Sani tadi. Labuk, Ramsah Tasim. Warisan juga. Kemudian, ini orang kenal ini. N50 Gum. Tidak berubah, masih lagi Arunan Sintaib daripada Warisan. Pada waktu itu. Iya, dia sebelum ni menentang lupa sudah. Siapa lawan si YB Arunan Sintaib? Nantilah aku tanya balik Silan lah. Silan pun tanya aku balik beliau diletakkan sekali lagi. Kemudian di Dun Sungai Manila. Ini Dun baru N51 Peter 19. Dia daripada Parti UPKO. Kemudian di Sungai Manila, jauh dia ni. Sungai Sibuga, sorry. Arifin Asgali. Bukan dia di Sekong kah? Arifin. Bukan itu kah yang hari itu yang lawan dengan ini timbalan menteri di Jabatan Ketua Menteri Sabah. Arifin Asgali adalah YB, memang ahli Dewan Undangan Negeri di Sungai Sibuga.
Mungkin dia mau bersaing. Okay, kita tidak tahu. Kalau sebelum ni N52 Singa Sibuga ni dipegang oleh Tan Sri Musaman. Ya, betul. Jadi kita tengok siapa calon yang orang akan letak. Nanti kita tengok siapa calon yang akan diletakkan di Dun Sungai Sibuga. Betul. Ini kira kerusi panas nih. Kerusi panas. Kursi yang sentiasa menjadi tumpuan. Dan sebab apa? Sebab di situ adalah kursi yang pernah dimenangi oleh Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman sendiri. Okey, kemudian Sekong. Wow, tukar Asmara Abdurrahman. Haji Asmara kan orang panggil dia ni. Asmara. Dia kalau tak silap ni dia jawatan dia sekarang sebagai rasanya Ketua Anak Sungai Negeri Sibuga dengan Sekong ni bertukar. Haji Asmara kalau tidak silap yang dia di dalam Sungai Sibuga kan. Dia pernah kalah dengan si Tan Sri Musa Aman. Ya, pada PRU yang ke-14 hari tu. Oh ya, dorang tukar seat. Dorang tukar seat. Tidak mustahil sebab Sabah ni memang bukan di mana-mana pun sebenarnya. Dorang sekarang ni sudah tidak meletak calon orang bilang anak tempatan lah apa semua kan. Asal dia masih lagi kawasan Sandakan, masih lagi kawasan daerah tu, dorang sanggup letak. So nampak pertukaran tempat. Dan lagi dulu Asmara dan sekarang Arifin Asghali. Dan lagi satu yang 53 Sekong ni, kalau nak silap yang sebelum ni live ada menyatakan yang SKV tu. Ya, betul. Sandakan kini viral bahkan meletakkan Cikgu Alias, dia letakkan Arifin Asghali dan dia letakkan Syamsul Kelana. Dia akan letakkan di sana. Jadi kalau ikut senarai yang kami terima ni, kemungkinan besar tidak adalah pertembungan tiga penjuru tu. Betul. Ataupun kalau ada pun bukan sudah dengan si Arifin Asghali, tetapi dia akan bertemu dengan YB Asmara. YB pula, Haji Asmara. Akan bertemu dengan Haji Asmara. Kita tengoklah macam mana penyokong-penyokong sebelah sana menerima ke orang daripada Sibuga bertanding di Sekong. Tapi ini hanya ramalan tau. Kita anggap ini macam ramalan lah. Bukan kenyataan ataupun barisan calon rasmi. Tapi biasanya benda-benda yang macam ni sebenarnya dia adalah ukuran. Kayu ukur kepada betul-betul akan diletakkan. Jadi orang sengaja keluarkan begini supaya orang tengok apa respon orang sana. Mana kami tidak mau orang ini, kami tidak mau. Kenapa mesti dia di sini? Dia kira macam apa dipanggil survey lah. Ya, survey. Orang tengah tinjau betul-betul pandangan rakyat seandainya calon ini diletak. Setuju jadi atau tidak. Kami pun mintalah juga ada yang setuju ke dengan kami. Kenyataan yang kami bagi ni mengatakan dorang ni akan bertanding. Betul. Okey, kita tengok di kawasan lain di N54 Karamunting kekal lagi. Dia masih lagi George Hugh daripada Warisan. Kemudian Elopura sama juga. Masih lagi Kelvin Chong mantan daripada DAP. Kemudian Tanjung Papat. Wah. Kau tahu ke Frankie pun sebelum bertanding apa? Ya, sebelum ni PN kan. Bukan kah? Bukan dia Parlimen. Bukan dia Parlimen ke? Oh bukan, rasanya sorry, betul. Yang menang. Betul memang lah. kerusi dia juga. Okey. Kalahkan apa ni? Yang satu yang selalu calon BN ke? PBS. Bebas tu siapa ni? Bebas. Jufazli. Oh. Mengalahkan dia. Kau sebut apa dia tadi? Yang selalu bercakap tu. Selalu bercakap lah. Kira ya. Tak pernah muncul. Aduh. Ada juga. Dorang viralkan tapi video-video lama aku tengok. Okay. Betul lah, mungkin tak pernah muncul. Jadi kemungkinan dia bertanding lagi? Kemungkinan. Banyak duit dia kali. Menang apa dia TikTok, dia banyak online, dia YouTuber betul. TikToker, jadi banyak duit dia ni. Biarkanlah dia bertanding. Kita tak tahu siapa penyokong dia, tapi kalau dia menang aku tak tahu lah macam mana. Macam huru-hara Don. Sorry Zulfazli, kita just tengok daripada cara kamu menyampaikan lah. Memang kamu ni jenis telinga kebal betul lah. Betul. Okey, jadi orang base pun dah ada. Ya. Tapi tak tahu lah. Malas mau komen. Kalau kau bertanding, teruskan bertanding, duitmu juga. Okey. Kau akan kalau kau bertanding tak tahu lah kau letak dirimu di mana. Kau orang Sandakan, pandai-pandai lah kau. Betul. Rasanya ada orang pernah cabar dia, bertandinglah lawanlah si Tan Sri Musa Aman. Lawanlah Datuk Sri Safi Abdal. Di Sempurna tu dia. Dia ni pandai berubah-ubah. Tak tahu lah. Lalang. Iya. Orang bilang. Sorry ya Jufazli. Sekejap sokong. Kau pun jenis orang yang tidak melayan kecaman kan. Sekejap lawan Tun, sekejap lawan Safi Abdal, sekejap semua. Tak tahu mana satu. Dia saya betul. Ya, dia betul. Kau saya betul Zul. Kami angkat kau supaya kau yang betul Zul. Tepuk tangan. Okey. Alright, Frankie pun dia merupakan bekas menteri juga. Lepas tu di Kuamut, Benson Inggam. Upko di Lama di Muhammad Segama. Di Segama mana? Segama 61. Jauh-jauh Sambakong. Memang situ tempat dia? Ya, tempat dia. Di Silam Yusuf Afdal. Adik-beradik. Adik-beradik diletakkan di Silam. Dan Sulabayan. Bertanding balik Datuk Seri Safi Haji Abdal ni. Dia bertanding di Dun 64. Memang Sulabayan. Itu ke kursi dia sebelum ni? Memang kawasan dia. Ya. So dia bakal diletakkan semula. Ini kursi PM CM lah. Ya. Kalau Sabah lagi di mana? Itu Syah? Itu Syah lah kebanyakannya.
ini just kadar macam dia Iya. survei lah untuk Ya, orang untuk tuh tengok macam oke kah tidak. And then orang boleh tengok ada kecaman kah, ada penolakan Betul, kah, betul, betul. mau di reject macam mana kah. Jadi Mhm. orang walaupun ada member kita ni sekarang tengah sibuk sendiri, saudara Jai kita ni, dia bilang baca boleh, percaya jangan. Betul. Sebab dia bilang ini hanya apa ya? Secara kasar lah bilang. Iya, betul. Bukan yang list yang betul. Kalau mau Bukan list. betul-betul nanti masa penamaan Nanti calon. masa penamaan calon rasmi. Itu baru saja. rasmi. Itu baru resmi. Jadi biasalah kita kasih hangat sedikit cerita supaya orang nampak perkembangan lah kan. Betul, Dia betul. kata, okey, kita ambil sedikit apa yang si Jai cakap ni. Simple saja. Mana-mana parti sekarang sedang wait, see and attack. Betul. Sebelum penamaan calon. Diorang takkan reveal awal calon sebab nanti kena attack awal. Betul. Okey, tapi dia kata orang cakap apa belum masuk perang sudah tewas. Betul. Kecuali dia bilang calon tu memang warrior. Betul. Kalau dia memang wira yang memang kau letak macam mana pun orang tetap akan pilih dia. Macam contoh macam yang Siapa? apa Bung Mukhtar kata dia mau letak 85 belia kan. 85% belia. Iya, 80% Kita enggak kenal belia. pun siapa belia tu Siapa lagi. belia tu? Memang Warrior kah? Macam bilang. warrior Bagi ke? saya warrior kah? Tidak tahu lah. Kalau betul warrior memang letaklah dorang. Letak. Tapi serius, kalau ini kau boleh tanya saya sekarang siapa yang patut diletakkan calon? Siapa abang? Okey. Dan mana? Bukan. Dan mana? Bukan saya yang akan jadi calon. jadi- Woi. Kalau di YTV kita sudah calon. Almi. Itu calon wakil rakyat YTV. Boleh. Tapi untuk YTV, kalau kau letak saya, bukan letak saya, kalau kau tanya saya siapa layak jadi calon, saya memang mahukan yang muda. Betul. Yang muda, okey, macam saya tengok semalam si Firdaus. Khairul Firdaus tu, saya bilang adalah calon yang paling sesuai. Dia macam warrior aku tengok. Ya. Dia adalah ketua penerangan Bersatu Sabah. Kalau disebabkan dia tidak ada karisma, dia tidak ada kelebihan begitu, mustahil dia diletakkan Oke, sebagai bang, ketua kita ada penerangan. komen dari Ustadz Fakrul Razi. Apa dia mau? Dia bilang hidup YTV, kayaknya mau si Amru bertanding. Oh ini Ustaz. Ustadz Dun mana tuh Ustadz? Kalau Ustadz boleh letak kalau di Dun mana? kalau saudara Amru bertanding, Ustaz mau letak di Dun mana? Kita tanya Ustaz. Tinggalkan persoalan itu kepada Ustaz. Sambil-sambil jangan lupa kirim salam sama orang hutan. Iya. Okey. Apa nama? Hai nak. Apa Ustadz tadi? Di mana Ustadz? Kenapa mau disuruh aku jadi calon? Oh, siapa jadi calon? Iya, jadi kita bilang saya memang Belia. mau. Saya mau orang muda. Betul. yang memang ada Credibility. credibility. Yes, sebagai seorang calon Pemimpin. yang boleh memimpin. Kalau di kawasan saya lah kan, kita Sungai Manila kan, Manila sudah kan sekarang ya. saya nampak ada seorang muda ni. Siapa? Muda lagi. Saya tak mau sebut nama dia. Oke. Tapi kalau saya sebut memang orang akan kenal dia. Saya sebenarnya nampak potensi dia untuk menang. Dia bekerja keras, tetapi ada kesilapan sebab dia tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang ada di sekeliling dia. Okey, ada yang dia tinggalkan. Okey, dia pernah bergerak bersama satu tim. Oke. Tetapi tim itu disisihkan, diketepikan. Jadi dia sebenarnya ada potensi. Serius, kalau tanya saya secara peribadi, dia memang ada potensi untuk pergi lebih jauh. Abang sebut namanya mana tahu Oh, orang tak mau boleh. kenal-kenal? Tak boleh. Nanti selepas kita tamatnya saya boleh sebutkan nama dia. Oke, boleh. Mana Tapi- tahu orang mau kenalkan, mana Iya. tahu bilang, Kamu kenal? angkatlah dia. Nanti kamu DM YTV. Tanya. Boleh. Okey, dia ni seorang calon. Okey, seorang calon. Dia seorang pemimpin parti. Okey, yang memang ada credibility. Okey, boleh memimpin. Cool nampak sikit orang dia. Tapi ada yang cacat, ada yang timpang. Ada yang pincang. Sebab Betul. dia mungkin tidak menerima idea orang lain. Dan dia ada sifat ego dan kedegilan tu. Tapi sekarang ni kemungkinan besar. Tapi kalau tengok pada sini dah ada namanya. Kesian Ya, betul. Kalau abang tanya saya bang, siapa yang nggak menjadi calon kan? Okey, Saya siapa? angkat Abang Botak. Abang Botak. Abang Botak, Abang Yusnizam kan nama dia. Iya. Yusnizam Yunus kah? Dia memang ada ura-ura ke politik. Dia aura ke politik tuh macam kurang. Dia macam Tapi- neutral bebas. Oke. Cuma dari sikap dia macam mana dia atur dia punya gerak kerja lah. Dia punya apa nih? Iya. Yang ben jenazah atau apa semua. Dan kalau bagi saya juga macam Malijra nih kan, diangkat jadi tokoh Malijra bagi daerah Sandakan bagi saya. Wow, kau Betul. tengok Silan. Tapi aku bayangkan kalau dia berkempen nanti dia bawa van jenazah. Jangan. Itu enggak tahu. Okay, maaf ya bang. Minta maaf. Azlan ada pandangan peribadi dia mengatakan Abang Botak ni sesuai untuk jadi calon kalau bertanding pada pilihan raya Betul. negeri.
Tapi saya nampak satu sudut lain. Saya nampak satu sudut yang berbeza. Macam mana permintaan orang Sandakan ni sekarang ni, diorang macam tidak nampak sudah sama ada dia ni pernah terlibat dalam politik, pernah terjun dalam politik atau tidak. Betul. Yang penting dia orang nampak dia boleh memimpin. Betul. Jadi sebenarnya dahaga betul orang Sabah ni kan, dengan calon yang betul-betul boleh memimpin. Betul. Sebab terlalu sudah. Bukan lali, tapi terbiasa betul kena tipu aku rasa. Trauma sudah. Jadi sebab tu diorang nampak orang yang bagus, kaulah jadi pemimpin kami. Kami susah kau datang bantu. Kau tiada duit tapi kau boleh bantu juga kami. Jadi begitu mungkin pandangan lain yang hampir sama macam si Yano ni. Bagi saya macam Abang Botak tu memang sesuai lah. Sesuai. Serius saya cakap. Ya. Ya. Okey. Bah. Okey, jadi sebenarnya dua lagi yang saya mau sebutkan. Ini daripada warisan. Okey, semalam YTV dijemput, walaupun last minute YTV dipanggil, tapi kami berterima kasih juga sebab menjemput YTV. Semalam ada pelancaran 100 cawangan. Walaupun diorang umumkan 100, tapi kalau ikut pada perkembangan malam itu sebenarnya lebih daripada 100 cawangan yang bakal diwujudkan di kawasan Dun Sungai Manila. Dan calon yang pernah disebut bakal calon adalah saudara Khairul Firdaus malam masa berucap, dia bilang ini mau betul ni jadi calon, dia bilang. Dia tunjuk ke arah saudara Rizan Aziz. Jadi saya bilang, dalam ucapan di hadapan lebih kurang 300 orang, dia boleh sebut ini adalah calon. Dia itu mau betul tu, dia bilang. Dia tunjuk atau lebih familiar dengan panggilan Tatang. Tatang. Saudara Tatang mau jadi calon Dun Sungai Manila seandainya Bersatu meletakkan dia. Lepas tu tapi dia bilang si Khairul Firdaus bilang terpulang pada pucuk pimpinan sama ada menerima atau tidak. Tapi diorang bab lobby-melobi ni mesti ada, dia bilang. Wah, begitu kan. And then kalau N51 Sungai Manila si Tatang, si Firdaus meletak di mana? Sebenarnya kalau calon tadi kita sudah tengok di Sekong tu diletakkan siapa? Sekong tadi? Sekong. Haji Asmara kan? Haji Asmara daripada warisan mungkin akan bertembung dengan Khairul Firdaus. Kemungkinan. Firdaus di cakap-cakap mengatakan yang dia akan bertanding di Dun Sekong. Kalau 52 Sungai Cibuga saya rasa memang bukan dari Bersatu. Bukan dari Bersatu. Kemungkinan dari Bersatu. Siapa? Sungai Cibuga. Sungai Cibuga siapa? Kan kalau sebelum ni Tan Sri Musaman. Betul. Dari mungkin di bawahnya lagi UMNO punya juga. Bagian UMNO atau BN juga. Kemungkinan. Itu enggak tahu. Kemungkinan. So bukan lagi Musa Aman bertanding. Kemungkinan bukan Musa Aman. Kalau tengok dari ucapan dari Datuk Seri Bung Mukhtaradin kan, dia macam tidak mau meletakkan Tan Sri Musa Aman. Tapi itu kita enggak tahu lagi. Macam Datuk Seri Ahmad Rahman Dahlan sebut tidak sesuai seorang pemimpin yang mempunyai kes aktif di mahkamah menerajui jentera pilihan raya. Betul. So bagaimana pula kalau kita terbalikkan sedikit, tidak sesuai seorang pemimpin yang mempunyai rekod buruk sudah ni di mahkamah, mencabar TYT di mahkamah diletak sebagai calon. Betul. Mungkin itu boleh digunakan oleh Datuk Seri Bung Mokhtar. Datuk Seri Bung, jumpa kami di YTV. Kami mau bertanya-tanya kopi-kopi kita tahu. Ya, kopi-kopi di kini tangan kita. Di Dun Lama kita duduk-duduk. Boleh. Di kawasan Datuk balik-balik di KL siapa ni Datuk? Sinar Harian siapa tanya. Panggil kami. Panggillah kami. Di kediaman rasmi dia kita kalau tak silap di KK ke di dia? Itu aku rasa di KK betul. Di KK tapi ditemu bual oleh wartawan Awani dan Sinar Harian kalau tak silap. Okey, jadi itu perkembangan yang kami boleh kongsikan. Sebenarnya masa kami sudah hampir sikit saya lagi, tapi tanpa mau mengecewakan, kami sebenarnya ada topik akhir. Kami mau cerita apa itu Politeknik. Iya, betul. Okey, sebab itulah si Lan ada di sini. Azlan, kau ni memang tadi kau bilang kau belajar di MS. Jadi betul. apa kena mengenal kau dengan Politeknik? Kalau Politeknik ni saya sebenarnya graduan diploma aquakultur Politeknik. Graduan? Diploma aquakultur. Memang di situ juga. Ya, memang belajar di sana. Habis saya SPM, sambung tingkatan 6 2 minggu. Ya. Habis itu keluar. Masuk di Poli. Oke, untuk ramai sebenarnya yang adik-adik macam di Sandakan ni kurang tahu lagi apa tuh Politeknik. Sebab lagi satu Politeknik ni kawasannya dalam, bah. Tak nampak dari luar simpang tuh. Iya kah? Kalau mau masuk dari simpang tuh kalau jalan kaki mau 10 menit juga kali. Serius? Iya, 10 ke 5 menit begitu.
Jalan kaki. Patutlah aku nampak signboard set di luar, tapi aku tak nampak polinya. Itu orang tak nampak apa di poli. Apa poli? Jadi macam mana kalau orang tiada transport? Yaitu premier, konvensional, dan metro. Ada perbedaan tuh. Metro pun ada? Metro. Teringat aku metro. Bukan harian metro. Oh bukan? Bukan. Okay. Dia Politeknik Premier, Politeknik konvensional, dan Politeknik Metro. Kalau Premier nih, dia lebih kepada menjerumus kepada macam Universiti Awam. Dia ada di sana dia ada diploma, diploma lanjutan sama ijazah sarjana muda. Politeknik sendiri ada ijazah sarjana muda. Kalau mau tahu, bukan setakat Universiti Awam ya. Yang kedua, Politeknik Premier ini ada 3 aja kalau tidak silap di Malaysia, yaitu Ungkomar PO yang pertama tuh, PSA Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, sama satu lagi saya lupa tadi. Tapi ada 3 tuh. Tapi kan, Politeknik Ibrahim Sultan Johor. Oke. Tapi kan yang kau cerita ni semua seluruh politeknik di Malaysia. Ya. Okey, bila kau cerita apa itu politeknik, kau boleh kecilkan sedikit. Politeknik Sandakan tu pula. Kalau Politeknik Sandakan pula yang ada. Dia lebih kepada Politeknik konvensional. Daripada 3 kategori itu tadi. 5 metro lagi ya, Politeknik Metro yang ada. Okey, alright. Teruskan Politeknik Metro Kuala Lumpur, Metro Kuantan, Metro Johor Bahru, Metro Betong, dan Metro Tasik Gelugur, PMTG. Itu 5. Selain dari 5 tuh, selain itu Politeknik konvensional. Dan salah satunya Politeknik Sandakan, Politeknik Kota Kinabalu, dan Politeknik Tawau Sabah. Jadi kalau Politeknik Sandakan nih, sebenarnya Politeknik Sandakan ini sudah lama, Bang. Berapa lama tuh? Sudah hampir 12 tahun. Masuk tahun ini 12 tahun. Dia ditubuhkan pada 12 Mei kan, 16 Mei macam tuh. 2000 tapi sambil-sambil kau cari itu, aku mau tahu kenapa kau berminat betul kasih tahu kami pasal politeknik nih. Kenapa saya berminat? Sebab bagi saya macam ramai lagi, Bang, yang belum tahu kewujudan politeknik sebenarnya. Seram 12 tahun masih ramai belum tahu. Kau belum tahu enggak pasal Ada yang tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi ramai yang tidak tahu. Aku pun serius. Aku kenal politeknik, aku kenal college community. Sebab dulu masa di tempat bekerja dulu pun memang dekat dengan college community. Lepas tu sampai sini saya pun mencari college community dan tiba-tiba kenal dengan college community sebab berada dalam bidang pelancongan. Di situ pun ada kos pelancongan. Politeknik pun saya pernah kenal dan saya pernah sampai ke politeknik di Melaka, Air Keruh. Air Keruh Melaka pernah sampai sana dan ada satu politeknik yang sebab dia politek Mara. Diorang bilang ini politeknik Mara. Ada kena mengena politek Mara dan politeknik. Mara dia lain dengan politeknik. Lain. Okey, sorry. Tersilap lagi di situ. Jadi saya bila kau bilang ramai nak kenal, mungkin saya salah seorang lah itu yang tak tahu tu. Betul. Jadi kalau Politeknik Sandakan ni kan dia ditubuhkan pada 12 Mei 2008. 2008. Okey, betul. Tapi dia berada di Kota Kinabalu lah masa tu. Dia menumpang di Politeknik Kota Kinabalu. Belum ada kampus di sana kan? Jadi dia berpindah ke kampus Sandakan tu pada Jun 2009. Dia selepas setahun. Lepas tu dia ada kan yang college community sekarang tuh. Bangunan college community sekarang di sini Batu Tujuh nih. Itu dulu Politeknik Sandakan punya bangunan. Dan menawarkan 2 kos pada waktu itu, yaitu bukan pada waktu itu pelancongan, diploma pengurusan pelancongan, dan juga diploma kejuruteraan elektrikal. Itu kos yang ada di college community sekarang. Ya, itu berganti lah kiranya. Tapi sekarang Politeknik tidak sudah buat itu. Kejuruteraan di kampus tetap di Batu 10 tuh, di Education Hub. Jadi dia menawarkan 2 kos yang aquaculture dan diploma agroteknologi. Agro juga, pertanian lah kiranya. So dia punya sistem pembelajaran di sana, Bang, dia lebih kepada teori praktikal. 60-40, 60% praktikal, 40% teori. Baguslah sebab mungkin ada kawasan tanah yang orang memang usahakan di dalam. Ada usahakan. Kalau macam perladangan tuh, belajar agroteknologi, orang akan usahakan tanaman macam jagung, sayur-sayuran macam tuh yang ada di Politeknik tuh. Okey. Kalau kau sebut jagung pertanian ni, sudah adakah hasil yang dorang keluarkan dan dijual? Ada. Sangat banyak sebenarnya. Dorang boleh mencecah ribuan ringgit sebenarnya. Alang-alang kau graduan politeknik, why not kau bagi tahu dorang, bagi tahu White TV, bagi tahu dorang, panggil White TV untuk highlight sedikit sebab
kita bercerita pasal pertanian. Boleh. Tetapi kita tidak pernah cerita pertanian yang dihasilkan oleh pelajar. Betul. Kalau kau bilang Jadi tadi sudah dijual apa semua, kita kena highlight benda-benda macam ni. Sebab tu daripada situ orang boleh tahu politeknik tu. Betul, boleh nanti kita. Mungkin ini yang saya kaitkan juga. Minta maaf kalau saya kaitkan tadi yang orang politik ni, dia pandai, dia ada credibility, tapi dia tidak pandai gunakan semuanya. Betul. Dia mentolak reject begini. Dan college community, politeknik ni pun sebenarnya boleh manfaatkan keseluruhan. Jangan biarkan hak pendidikan tu orang hanya tahu pada nama saja. Dan sedangkan sudah ada hasil begitu. Orang mau tahu tu. Jadi orang mungkin laris lagi jualan tu disebabkan oleh orang punya tindakan yang lebih proaktif orang bilang. Selain dari yang diajar tu kan yang macam diploma aquaculture dan agroteknologi, dia ada macam soft skill lah yang diajar dalam sana, macam sifat keusahawanan, menjual-jual begitu. Jadi kita akan ternak macam ikan, kita akan ternak dia sampai besar dari kecil lah, dari benih sampai besar, dan pada akan sampai satu masa orang akan jual, cari supplier ataupun pembeli lah yang mau macam restoran-restoran, orang akan marketkan ke sana. Jadi diajarlah macam mana cara mau marketing tuh, cara pengurusan perladangan apa semua dia akan diajar. Itu yang kau kaitkan dengan soft skill lah. Iya, soft skill. Macam kepimpinan pun ada juga bang dalam tu sebenarnya. Bagus, sebab sudah sampai masanya lah kan. Bila kau sudah ada, kau pun berada di sini, kau kena bagi tahu yang perlunya dorang ni diangkat lebih. Betul. Supaya orang lebih tahu. Sebab dia punya taraf tu kau bilang tadi tu macam universiti awam ataupun IPT, Institut Pengajian Tinggi Awam kan. Jadi rugi sebenarnya kalau ada ruang-ruang orang boleh belajar di sana. Kenapa tidak boleh diterima? Ramai orang lebih memilih macam mau sambung matrikulasi apa semua. Tapi memang baguslah jalan singkat ke universiti kan. Ada pilihan, Tapi kalau macam yang ada setengah yang berpendapat aku nak mau malas sambung belajar sudah. Sebab aku nak minat belajar yang pemikiran apa semua begitu kan. Politeknik sesuai. Politeknik ada kemahiran dia. Bekalkan kemahiran begitu. Sebenarnya kerajaan macam daripada TVET sendiri kan. Memang dia menggalakkan kerja-kerja teknikal ni, praktikal ni kan. Dan untuk makluman semua juga graduan pada tahun 2018 pada waktu tu Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Jusso pada waktu tu dia mengumumkan bahwa lepasan graduan politeknik kan 93% adalah yang bekerja. 93%. Wow. Sangat tinggi ya. Itu yang kita mau. Dan jadi kemahiran itu memang diperlukan dalam yang di Malaysia sekarang nih. Contohnya kalau Politeknik Sandakan ini lagi aquaculture dan agroteknologi membekalkan sumber makanan kepada orang. Betul. Nah, itu kita mau tahu. Betul. Di mana sebenarnya mengalirnya barang-barang nih. Jadi rugi kalau orang sudah dapat, Sandakan sudah dapat, tapi orang lain tak tahu. Betul. Jadi thanks kepada Azlan, College Politeknik boleh berterima kasih kepada Azlan kerana dia mengambil inisiatif ini untuk memperkenalkan politeknik kepada warga Sandakan, dan kita cubalah insya-Allah kita akan manfaatkan apa yang Azlan bagi tahu hari ini supaya warga Sandakan dapat tahu dan sekurang-kurangnya mengangkat. Sebab lepas ni Azlan bekas graduan saya, dia tak sudah sambung di situ. Betul. Dia akan pergi UMS. Lepas ni kita tengok UMS jadi apa bila Azlan sampai sana. UMS kenal sudah orang. Tapi politeknik serius. Ramai orang tak kenal ni politeknik ni. Aduh nah. Jadi itulah sebabnya saya datang. Tujuan saya hari ini. Dan masa tu saya chat sebenarnya di live. Bolehkah saya macam apa tu bang? Promosi politeknik begitu. Terus ramai tak tahu. Terus Abang Amru respon suruh WhatsApp dan suruh join YTV terus. Join. Saya senang. pun terkejut. Senang sebenarnya. Lagi mudah sebenarnya bila kita ada seorang belia yang mempunyai keinginan begitu kan. Jarang seorang. Kau ada kepentingan kah dengan politeknik? Kau siapa sebenarnya? Ada. Apa? Sebenarnya saya sekarang di sana melakukan kerja lah. Jadi pembantu penyelidik. Sementara menunggu masuk UMS kan balik. Jadi saya punya pencara panggil saya untuk jadi pembantu itu penyelidik. Satu. Adakah disuruh kau supaya kasih kenal ini politeknik? Tidak ada. Memang dari diri saya sendiri. Atas tanggungjawab sendiri. Jadi ini yang kita mau. Belum ada lagi orang di dalam mana-mana institut pengajian yang sukarela untuk mengangkat dia punya tempat belajar tu. Seperti yang Azlan buat saya sekarang. Saya bangga jadi graduan politeknik. Kau tengok tu. Kami bangga si Azlan graduan politeknik dan sampai ke YTV di bawahnya. Dan dia mengharap sebenarnya daripada platform YTV ni dapat mewar-warkan menghebahkan apa yang hasrat yang ingin dibawa. Jadi insyaAllah. Jadi ada apa-apa tambahan lain? Tambahan lain saya rasa
Hidup Ada Dato' komen, ada komen. Bung. Hidup Didi. Itu abang saya tuh. Oh, Nah, Didi siapa kau? Bukan. Jadi Didi yang Telekom. serius kau? Ingatkan ada friend Nah, lagi. dah. Apa hidup politeknik? Kampungku ndak ada padang bola. Bolehkah masuk YTV? Okay, thank you Azizan. Ya, abang saya. Abang kandung kah, Pak? Abang kandung. Okay, thank you Azizan. Nanti kita jadikan YTV sebagai satu tim adik-beradik supaya kita boleh angkat ni macam adik-beradik. Satu keluarga kita nanti. Boleh. Dia bilang padang di sana tiada. Ada sebenarnya, cuma padang futsal lah. Oh, ini Azizan. Kau Padang bilang bola itu tuh pun gelanggang berapa? tuh. Gelanggang Betul, futsal bukan padang padang. bola pun memang tiada lah. Di mana? Di Kenan Manis. Oh, kamu tahu kah? Di Sinar Baru tuh Tiada. ada reserve padang. Iya kah? Kami pernah bawa benda ni kepada seorang calon, seorang pemimpin yang saya sebutkan tadi tu. Kau tahu apa dia cakap? Buat masa ni janganlah kita highlight ni dulu. Saya rasa yang ni saya kenal. Ni. Kau kenal. Kenal sudah. Orang Sungai Manila mana tak kenal. Kenal sudah. Kita mau highlight benda ni supaya ada padang. Sekurang-kurangnya di dalam tu reserve padang tu dimanfaatkan tu. 10 ekar gila kau. Luas. Banyak betul ruang. Boleh buat dewan lagi. Ataupun mau buat berapa padang situ? 10 ekar. Aku rasa boleh buat 5 padang. Jadi di situlah kawan bergelimpangan sia-sia. Jadi okey, begitulah kita kata. Bila isu begini timbul, dia akan jadi jadi peluru lah pula. Betul. Kan. Sayang kau tidak manfaatkan sepenuhnya peluang. Kau tidak jangka sebenarnya akan ada pilihan raya negeri yang terlalu cepat begini. So kepada ahli politik tu yang sedang tengok ni, ambil ni sebagai nota kamu. Yes. And then kamu perlu cari di mana Betul. padang tu sebenarnya dan apa sudah jadi dengan padang tu. Betul. Penuh dengan kelapa sawit. Bayangkan reserve padang penuh kelapa sawit. Astagfirullahaladzim. Lepas tu ada lagi seorang pemimpin yang bakal bertanding di Sekong itu. Nak geram sudah. Yang mau ambil tempat tu sebagai bagi-bagi dah. Okey, bagilah 5 ekar sini, bagilah 5 ekar sini. Dipecahkan reserve padang itu, Jo. Kesian betul orang tempatan sana. Betul. Jadi sama-samalah perjuangkan. Kalau ini adalah kehendak orang muda. Kalau 80% pemimpin UMNO mau kepimpinan UMNO letakkan barisan belia. Kalau di warisan juga begitu, mau yang muda dan tidak mau recycle, sudah pasti hampir semua termasuklah bersatu dalam muafakat nasional, mau calon-calon yang muda, sudah pasti kehendak golongan muda ni ditunaikan betul-betul. Jangan dipandang serong, jangan tidak dipandang langsung. Dan pada PRU 14 juga golongan muda belia yang sebenarnya paling ramai mengundi pada masa saluran berapa tuh? Kalau muda ni saluran ke berapa? Saluran mengundi. Kalau ikut saluran mengundi, kau belum pernah. Yes. Dia ada saluran 1, saluran 2, saluran 3. Jadi kita boleh tahu di mana saluran belia. Daripada situ kau bilang tadi banyak mengundi. Jadi kemungkinan besar itu adalah saluran belia. Jadi belia. Alright, jadi cukuplah kan? Cukuplah. Thanks pada Azlan berkongsi tentang politeknik. Terima kasih juga kepada White TV yang sudi menjemput. Sama-sama. Jadi kita mau tarik yang lain. Kalau tiba-tiba Azizan mau live di sini kita boleh bawa. Okey, ataupun bawa siapa-siapa yang ada di Sungai Manila, yang ada di Kampung Kenangan Manis, yang ada di Sinar Baru yang boleh. Mungkin kita boleh bawa YB je lepas ni. Kita bawa. Kita cuba bawa. Okey, kalau Azlan ada kita gunakan ya. Kalau ada kabel yang ada kontak yang boleh yang kita bawa di sini. Boleh bawa. Bawa dia siapa calon dia. Tak kisahlah dia daripada mana. Betul. Kalau kau ada kenal siapa wakil rakyat di sana, bekas wakil rakyat yang ada potensi untuk kita ketengahkan, bawa dia ke sini. Kalau dia sudi tengok di dalam ruang studio kita yang tidak seberapa ni, kita bawa dia. Dan mungkin dengan kehadiran dia, boleh kita upgrade studio ni. Ya, boleh upgrade studio. Bukan kami minta, tapi kami mau. Ya. Okay, right. Jadi begitu saja. 15 minit kita bersiaran. Ya, betul. Demi memberi ruang kepada Azlan menceritakan tentang politeknik. Ayo politeknik, gunakan platform yang ada untuk kamu ketengahkan betul-betul, tunjukkan betul-betul apa itu poli. Rugi kalau dia satu institusi yang mau menjadi tempat orang belajar tetapi tidak diketahui. Betul. Jadi last word daripada saya, maju politeknik, ayo maju. Itu macam slogan itu lagunya. Oh ya. Maju politeknik, ayo maju. Saya kasih jadi slogan lah. Iya, ayo maju politeknik, ayo maju. Okay. Alright, dan White TV, #TV Sandakan, #White TV, White Music, sebar berita betul, sekat berita palsu. Betul. Teruskan menonton White TV. Hari Isnin insya-Allah kami bersiaran lagi. Itu saja yang kami kongsikan hari ini. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.